Baik, pada waktu ini kita nak beri tumpuan kepada usahawan bangkit semula menjelang fasa peralihan ke endemik setelah diumumkan mendapat reaksi yang pelbagai dalam kalangan masyarakat, khususnya dalam kalangan usahawan. Adakah ini satu berita yang berkata baik untuk para usahawan kita ini ataupun bagaimana dari segi aspek cabarannya? Kita bersama dengan tetamu kita pada waktu ini iaitu Encik Muhammad Fikri Muhammad Roni, usahawan muda kita daripada Mr. Taco. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Hani. Ya, sama-sama. Okey, pertama sekali adalah berkaitan dengan cabaran terlebih dahulu sebab selalu kita memikirkan macam Mr. Taco sendiri 2013. Betul. 9 tahun beroperasi, pasti ada banyak kekurangan, kelebihan, cabaran yang dilalui. Yes. Cabaran dulu mungkin berbeza. Masuk je COVID-19 pastinya ia lebih mencabar. Jadi apa antara cabaran terbesar sebagai usahawan sepanjang pandemik COVID-19 melanda? Okey, terima kasih Hani kerana bersama saya pada hari ini dan terima kasih kepada pihak SPM kerana menjemput. Pertama sekali, Mr. Taco sekarang ni kita sudah masuk ke tahun ke-10 di mana kita dah banyak lalui banyak cabaran dan juga banyak ujian sepanjang tempoh operasinya Mr. Taco. Okey, tapi alhamdulillah dengan ujian, dengan cabaran tersebut sebenarnya kita bukan semakin lemah, tapi dengan ujian ni sebenarnya akan memberi kekuatan. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Sebenarnya usahawan ni dia tiada training tau. Dia tak ada training melainkan diuji. Okey, itu yang saya lalui sekarang ni, di mana bila kita diuji, kita sebenarnya semakin bersiap sedia. Okey, bersiap sedia dan kita belajar lagi dan alhamdulillah kita makin hari makin pandai. So that's why sekarang 2022 kita dapat yakin di mana Mr. Taco sekarang ni kita dapat pergi lebih jauh, lebih global dan lebih profesional daripada tahun mula-mula kita tubuhkan. So alhamdulillah sekarang cabaran yang kita lalui jangan sampai kita mengalah dengan cabaran tersebut. Itu yang saya boleh huraikan tentang cabaran. Ini sebenarnya kalau dalam kalangan usahawan, kalau mempunyai semangat yang sebegini, saya rasa majoritinya dapat melaluinya. Dalam istilah lain tu, survive dalam industri ini. Tetapi dalam masa yang sama, kalau dari segi cabaran-cabaran yang dilalui itu, pastinya berbeza-beza mengikut bidang perniagaan yang diceburi. Dan apabila pengumuman beralih kepada fasa endemik 1 April nanti, apa reaksi awal daripada Mr. Taco sendiri? Okey. Endemik ni adalah satu benda yang orang kata benda yang berubah sedikit demi sedikit kan. Biasa kalau PKP kita ditahan. Biasa kalau PKP kita terlalu berjaga-jaga kan sampai tahap kita risau untuk ke sana ke sini kan. Okey, jadi bila berlakunya endemik, semua tu dah tak ada. Semua tu dah boleh beroperasi, semua tu dah boleh buka sampai malam, tak payah tutup dan tak ada limit tak ada limit dekat meja dan sebagainya. Jadi dekat situ sebenarnya dia adalah satu peluang di mana peluang untuk mencipta sesuatu. Mencipta sesuatu. Bila ada endemik je, pasaran akan mula berubah. Sebelum endemik pasaran macam tu. So bila ada endemik pasaran dah lain. Sama juga sebelum PKP pasaran dia lain. Tapi bila dah PKP pasaran dia semakin lain. Kan, dan bila orang canggih, orang dah masa PKP ni orang dah mula untuk belajar teknologi. Sebab tak boleh nak keluar. Jadi teknologi memainkan peranan. Okay, dekat sini apa yang berlaku pada Mr. Taco juga adalah sebelum PKP biasa-biasa saja. Tapi setelah masuknya PKP, Mr. Taco sekarang semakin meningkat. Disebabkan PKP. So disebab apa tahu? Sebab kita pemasaran kita tu berubah-ubah. So bila kita berlakunya situasi itu, kita akan ubah ke arah itu. Jadi bila berlakunya endemik, kita kena ubah ke arah endemik. Tapi kita kena fahamlah endemik apa pula cabaran dia. So itu akan berlaku dari masa ke semasa dan usahawan memang kena alert. Itu yang penting. Itu. Jadi kena sentiasa terhadap perubahan yang berlaku walaupun menerima manfaat dalam kalangan para usahawan ni bila adanya peralihan ini ramai masih lagi contoh industri makanan, orang masih lagi mencari makanan. Kerana itulah saya fikir meningkat. Tapi dalam masa yang sama di sebalik manfaat itu perlu melalui pelbagai cabaran yang lain. Contohnya bila dah ramai orang, makanya dari segi aspek jangkitan tu boleh berlaku pada bila masa. Jadi pekerja-pekerja pun kena sentiasa tengok dari segi SOP-nya dan sebagainya. Dan pandemik COVID-19 ini juga telah mempercepatkan proses digitalisasi seperti dikatakan tadi, khususnya dalam perniagaan. Bagaimana peralihan kepada digitalisasi ini dah dilihat sebagai komponen penting ke arah perniagaan tanpa sempadan pasca pandemik?
Okey. Digital adalah benda yang sangat-sangat diperlukan dalam perniagaan, dalam pembelajaran, dalam kehidupan seharian dan dalam dunia sekalipun. Digital semakin hari semakin canggih. Semakin hari semakin diperlukan dan semakin hari semakin efisien disebabkan oleh digital. Okey. Dan sama juga seperti dalam keusahawanan. Paling penting sekali adalah keusahawanan ini, digitalizekan bisnes tu akan menyebabkan orang yang tidak tahu automatik menjadi tahu. Contohnya macam sekarang contohlah kita ada satu perniagaan yang tak ada digital berbanding perniagaan yang ada digital. Walaupun produk tu hampir sama, yang tak ada digital lain, tak ada digital punya kemajuan ni, dia akan lebih terpendam, lebih tak ada dikenali. Tapi bila ada bisnes yang mahir dalam digital, biasanya orang yang tak pernah makan pun akan kenal. Contohnya orang dekat Sabah Sarawak. Tahu Mr. Taco dekat sini. Dia akan tahu Mr. Taco ni buat dekat Semenanjung meletup, hebat dan ramai orang suka. Orang dekat Sabah akan call kita. Boleh tak kami nak jadi ejen? Boleh tak kami nak berusaha berniaga dalam bawah Mr. Taco? Jadi sebenarnya kami tak buka cawangan ke sana. Tapi macam mana orang sana boleh tahu di sini? Sedangkan orang sana tak pernah datang, tak pernah tengok dan tak pernah rasa. Jadi itulah pentingnya digital. Jadi kemajuan sekarang ni bagi saya, setiap usahawan wajib ada digital dalam bisnes mereka dan itu sangat-sangat diperlukan untuk bisnes. Diperlukan, kalau tidak akan ketinggalan. Yes, tidak ketinggalan. Baik, jadi kepada para usahawan yang sedang menyaksikan kita pada begini yang melalui cabaran yang tertentu, bidangnya mungkin berbeza daripada bidang F&B, apakah mungkin kata-kata semangat yang ingin disampaikan kepada mereka supaya mereka bangkit menjelangnya peralihan kita ke fasa endemik ini? Okey, terima kasih. Pertama sekali, bila berlakunya fasa-fasa yang berubah-ubah ataupun cabaran-cabaran yang berubah-ubah, saya selalu pesan pada diri saya sendiri dan juga tim-tim yang saya ada. Pertama sekali, bila berlakunya cabaran, jangan kita ikut masalah itu. Jangan kita mengalah dengan cabaran itu. Sebaliknya, kita kena lawan dan kena sentiasa fikir di mana setiap kekurangan mesti ada lebih dia kat mana. Setiap cabaran mesti ada kemajuan. Setiap kegagalan mesti ada kejayaan. Dan setiap yang lemah mesti yang kuat. Pertama sekali adalah niat kita. Di mana niat kita tersebut yang ingin berubah. Kalau orang paksa kita berubah, kita tak akan berubah. Tapi kalau kita niat untuk berubah, untuk siapa? Untuk family kita, untuk network kita, untuk syarikat kita, untuk kemajuan semua orang, maka kita akan bergerak dengan sendiri. So itu yang menyebabkan apa sahaja yang datang, cabaran apa sahaja yang datang, tak kira kecil ataupun besar, kita akan bergerak, kita akan bertindak dan kita bukan dipaksa. Yang benda tu daripada niat, daripada azam kita. So itulah yang kita nak. Daripada dulu sampai sekarang, Mr. Taco bertahan dan semakin hari semakin kuat. Alhamdulillah. So itulah peluang yang kami nak bawa kepada usahawan seluruh Malaysia yang boleh bersama dengan Mr. Taco, yang boleh join berniaga. Maka kami nak bawa azam yang sama supaya dia orang pun terap benda tu. Dia faham tentang tak ada sale lah tuan, tak ada sale lah, macam mana ya? No, bukan tak ada sale, tapi macam mana untuk dapatkan sale. Itulah point dia. Dia kalau ada pemimpin yang baik, maka segala-galanya akan teratur dengan lancarnya, insya-Allah. Jadi nak kekal istiqamah sebagai leader ketua. Mungkin ini satu saranan penting jugalah kepada mereka yang sedang mengusahakan dan perlu menjaga ramai orang di bawahnya ni. Apa yang boleh disampaikan? Okey, soalan ni agak berat ya. Okey, tak apa, saya cuba. Okey, pertama sekali, semua orang adalah leader. Bukan kita yang besar sahaja leader. Semua orang adalah leader. Di mana di rumah pun dia jadi leader. Okey, dekat sekolah mungkin dia jadi leader. Dekat tempat kerja mungkin jadi leader. Jadi prinsip leader ni sebenarnya dia bukannya dialah bos, dialah leader, dialah segalanya, bukan. Di mana leader ni adalah bagi saya, semua orang yang mahu untuk memikirkan atau menjaga network yang ramai, pertama sekali adalah dia kena ikhlas. Dia kena jujur. Apa yang berlaku, ikhlas. Jujur saja. Andai kata benda tu salah, mengaku. Andai kata benda tu betul, teruskan. Ajak yang lain juga. Buat yang betul. So macam mana nak kekal istiqamah? Bagi saya dan pemahaman saya sebagai seorang usahawan yang mana menjadi founder kepada produk Mr. Taco,
daripada dulu sampai sekarang, yang mana menyebabkan saya istiqamah sampai sekarang ni disebabkan saya dulu asal daripada orang susah. Jadi bila saya nampak orang yang masuk ke dalam Mr. Taco, saya akan tengok orang ni daripada orang yang apa? Orang yang susah ke orang yang senang? Memang majoriti ramai orang susah. Sebab apa? Sebab pakej perniagaan kita pun bukannya RM20,000 ke RM30,000. Biasanya dalam RM2,000 saja. Jadi bila kita selidik, bila kita tanya, kebanyakan mereka ni ada yang dibuang kerja. Ada yang tak pernah kerja. Ada yang ada masalah keuangan. Ada yang hampir habis bankrupt. Tapi bila dia join Mr. Taco, kita punya semangat untuk bantu dia bangkit tinggi. Jadi itulah menyebabkan saya istiqamah. Saya nak biar orang tu masuk hari pertama sampai ke dia berapa tahun dia masuk sekalipun, dia ada perubahan. Kita tak nak dia berniaga pagi, petang, siang, malam, end of the day tak ada apa. So itu kita tak nak. Jadi kita istiqamah kita adalah setiap ejen yang masuk mesti berjaya. Baik. Jadi itu dia misi dan juga visinya, dan seperti mana dikongsi oleh Cik Fikri tadi, maknanya setiap orang itu adalah leader. Maknanya apabila leader, dia memimpin leader yang lain, maka dia boleh bantu juga orang lain. Itu yang paling penting sekali, chain reaction yang paling bagus sebenarnya. Jadi apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Cik Muhammad Fikri Mokroni, usahawan muda kita yang berkongsi dengan kita sedikit input dalam berkaitan dengan usahawan bangkit semula menjelang fasa peralihan ke endemik. Okey, kita nak berehat seketika untuk waktu ini untuk melihat juga calon PRU Dewan Negeri Johor ke-15, dan kita akan bawakan selepas ini perkongsian tentang Pan Borneo Jaringan Emas Nusantara seketika nanti. Okey.